Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Dikatakan bakal ada rombakan dalam kepimpinan Perikatan Nasional di Perlis. Tetapi spekulasi itu kini bertiup kencang. Benarkah Menteri Besar Perlis bakal dipecat dan digantikan dengan Menteri Besar daripada Bersatu dan bukan lagi dikuasai oleh PAS? Adakah taktik ini adalah taktik memujuk adik yang kini terluka selepas calon pilihan raya PRK Nenggiri datang daripada abang, datang daripada kakak, iaitu PAS? Mungkin itu telah mencalar hati para akar umbi Bersatu. Dan adakah dengan mempunyai kesnya di Perlis akan menyebabkan akan ada pertukaran Menteri Besar di Perlis? Namun demikian, Menteri Besar Perlis tampil mempertahankan diri. Kata Muhammad Syukri, Menteri Besar Perlis, beliau masih Menteri Besar Perlis. Tapi ada netizen mula dapat menghidu. Kata mereka, mungkin sudah waktunya Menteri Besar Perlis ini yang telah disiasat SPRM atas dakwaan salah guna kuasa perlukan letak jawatan. Sebab mereka kata dia telah pun mencalarkan keegoan PAS yang mengatakan paling bersih dan tidak terlibat dalam mana-mana kes di mahkamah. Kini dengan disiasatnya Menteri Besar Perlis ini, kini telah terpalit dengan kes seperti itu. Kata mereka, jangan malukan kumpulan. Muhammad Syukri Ramli berkata, beliau masih Menteri Besar Perlis dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Menteri Besar Perlis itu berkata, beliau enggan melayan sebelang isu yang hanya bersumberkan media sosial seperti laman X. Tapi itulah, netizen membuat spekulasi. Kata mereka, mungkin jawatan Menteri Besar Perlis itu diberikan sebagai swab gantian kepada tindakan PAS mencalonkan bekas ahli mereka secara instan segera menjadi calon PRK Nenggiri dan telah menyebabkan ribuan ahli Parti Bersatu di akar umbi di Kelantan meninggalkan Parti Bersatu kerana kata mereka sudah malu, maruah mereka tercalar seakan-akan PAS memperkecil-kecilkan kebolehan Parti Bersatu dan memperkecilkan pula kematangan Parti Bersatu itu. Saudara-saudara sekalian, apakah anda juga setuju dengan spekulasi dan cerita bahawa akan ada swab pertukaran untuk memujuk hati Bersatu? Kata Menteri Besar Perlis, saya tidak mahu layan isu yang bersumberkan Twitter sahaja. Saya masih memegang amanah sebagai Menteri Besar dan melaksanakan tugas seperti biasa. Muhammad Syukri mengulas hantaran seorang pengguna X yang mendakwa beliau diarahkan untuk letak jawatan. Wow! Menjadi pertanyaan kita sekarang ialah, siapa yang boleh mengarahkan beliau letak jawatan? Adakah Presiden PAS ataupun pengerusi Perikatan Nasional? Presiden PAS ialah Hadi Awang, tapi pengerusi Perikatan Nasional ialah Muhyiddin Yassin. Siapa sebenarnya yang dikatakan mengarahkan beliau letak jawatan ini? Siapa yang ada kepentingan di sana? Pasti dialah yang mengarah, kalau benar berlaku. Sekian dulu, ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ada spekulasi menyatakan bahawa Menteri Besar Perlis mungkin akan letak jawatan selepas satu dakwaan bahawa beliau akan diarah letak jawatan. Namun ini pula reaksi daripada Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri. Semua ini bertitik tolak daripada dakwaan kes mahkamah berkait dengan anak beliau, yang mana anak beliau didakwa telah pun memalsukan dokumen berkait dengan perkara-perkara yang mengejutkan, termasuklah penyediaan air untuk raja ketika di hospital.
Semuanya itu kini menjadi tular semula. Kerana kata mereka, dengan perkara itu sebesar itu, Menteri Besar Perlis patut bertanggungjawab dan malu kerana beliau adalah antara pemimpin besar pertama PAS yang dikatakan bebas rasuah, bersih dan stabil itu akhirnya masuk pula dalam mahkamah. Selain daripada itu, ada lagi anak pemimpin besar di Perikatan Nasional turut didakwa kerana memalsukan dokumen berkait dengan minyak masak piket. Jadi, ada yang kata ini waktunya Menteri Besar Perlis letak jawatan, tapi lain pula jawapan yang diberikan oleh Menteri Besar Perlis ini. Mungkin rimas dengan dakwaan diarah untuk letak jawatan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menjelaskan situasi sebenar. Pesuruh Jaya PAS Perlis merangkap pengeresipien Perlis itu berkata, beliau masih Menteri Besar Perlis dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Beliau enggan melayan sebarang isu yang hanya bersumberkan sumber media sosial X seperti laman sosial X. Namun demikian, kata netizen, kalau dia yang disumberkan kepada media sosial, dia pula rimas dan suka. Tapi kalau bawa sumber di parlimen dengan bersumberkan media, ada pula pemimpin PAS yang suka-suka bawa. Suratlah yang suka-suka bawa, kata mereka lagi. Saya tidak mahu layan isu yang bersumberkan Twitter, kini X sahaja, kata Menteri Besar Perlis ini. Kata beliau lagi, saya masih memegang amanah sebagai Menteri Besar dan melaksanakan tugas seperti biasa. Katanya ringkas lapor bernama malam tadi. Muhammad Syukri, 68 tahun yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sanglang, sebelum ini merupakan seorang guru dari tahun 1985 hingga tahun 2013. Sejak Mei lalu, wujud desakan supaya Muhammad Syukri meletakkan jawatan susulan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa. Beliau ditahan oleh SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk diambil keterangan pada 30 April lalu. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Walaupun ini hanya satu spekulasi, tapi ingat, di Malaysia ini selalunya kabar angin boleh jadi kabar yang benar. Kabar yang benar banyak kali juga jadi kabar yang tak benar. Tapi kebiasaannya kabar angin ini pula yang jadi benar. Jadi, apakah benar dan adakah patut Menteri Besar Perlis ini meletakkan jawatan dengan segera? Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan terpengaruh dengan fatwa politik PAS. Itu nasihat daripada Mat Sabu. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menasihatkan pengundi pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri untuk tidak terpengaruh dengan fatwa politik yang dikeluarkan oleh PAS. Beliau berkata demikian, kenyataan seperti menggelar parti DAP sebagai kafir harbi ketika kempen PRK itu sebelum ini boleh berubah. Bahkan katanya, fatwa parti itu sebelum ini berbeza ketika berada di bawah satu bumbung bersama dengan DAP sebelum ini. Kerana kita tahu sebelum ini, PAS pernah bekerjasama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat. Waktu itu lain pula fatwanya, waktu itu lain pula bunyinya, waktu itu lain pula cakapnya. Tapi ketika DAP tidak bersama mereka, tidak bekerjasama dengan PAS, ada pula yang menggelar DAP adalah kafir harbi. 2 kali pilihan raya kita bersama PAS, bersama DAP pada PRU 2008 dengan 2013. Lim Guan Eng juga pernah dipuji seakan Umar Abdul Aziz. Pada tahun 2008 juga, berapa ramai wanita DAP pakai baju Nik Aziz, bekas Mursidul Ampas. Dan ramai juga pemimpin PAS pakai baju dan topi roket ketika itu tiada pun masalah, kata beliau lagi.
Kemudian pada tahun 2015, waktu PAS bercerai dengan DAP dan keadilan PKR, mungkin tahun depan mereka akan kata, kita berkawan dengan DAP satu rahmat kepada Allah, katanya berseloroh ketika berucap dalam majlis ceramah kelompok di Sungai Asap di Gua Musang malam semalam. PRK Dun Nenggiri yang ditetapkan hari mengundi Sabtu ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional BN Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang mewakili Kerajaan Perpaduan dan calon PAS Muhammad Rizwadi Ismail. Oleh itu, Muhammad Sabu turut mengingatkan kepada pengundi yang beragama Islam agar tidak terpedaya dengan retorik politik itu. Sebaliknya, berpegang pada prinsip-prinsip agama yang tetap, kata beliau lagi. Muhammad juga mengatakan fatwa yang patut kita pegang seperti sembahyang, solat, puasa di bulan Ramadan, jangan minum arak, membayar zakat dan mengerjakan umrah. Anggaplah, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Fatwa-fatwa ini jangan ambil berat. Fatwa ini akan berubah setiap kali pilihan raya. Janganlah pegang fatwa ini kerana ia hanya angin lalu mengikut musim dan keadaan, katanya lagi. Sementara itu, pengarah pilihan raya amanah Muhammad Sani Hamzan dalam ceramah kelompok yang sama berkata, seluruh jentera amanah telah digerakkan dari seluruh negara bagi membantu kempen calon DN meraih undi pada PRK Dun Nenggiri. Dari Johor sehingga ke Perlis, kita kerahkan untuk berkempen dan berada di 4 pusat daerah mengundi PDM, iaitu Jeram Tepok, Bertambaru, Sungai Asap dan Jerek, untuk menggerakkan program dan aktiviti bagi membantu saudara Muhammad Azmawi Fikri, calon nombor 2, katanya lagi. Peringatan daripada Muhammad Mat Sabu ni memang sangat jelas dan tidak berlapik-lapik. Beliau kata, jangan terpengaruh fatwa politik PAS. PAS ini pandai berubah-ubah. Dia mengikut musim dan mengikut pilihan raya. Nasihat daripada Mat Sabu ialah jangan terpengaruh dan, kata beliau, dengar boleh tapi percaya jangan. Dan beliau juga kata, fatwa yang kita patut pegang ialah seperti sembahyang, solat, puasa di bulan Ramadan, jangan minum arak, membayar zakat, mengerjakan umrah. Beliau mengingatkan kepada para pengundi beragama Islam agar tidak terpedaya dengan retorik politik itu yang dibawakan oleh PAS, sebaliknya berpegang kepada prinsip-prinsip agama yang tetap. Kata Mat Sabu, anggap sajalah, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Fatwa-fatwa ini jangan ambil berat. Fatwa ini akan berubah setiap kali pilihan raya. Janganlah pegang fatwa ini kerana ia hanya angin lalu mengikut musim dan keadaan, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini dan juga keputusan terkini kempen PRK Nenggiri. Sedang mendahului di PRK Nenggiri sekarang ini ialah memihak kepada Barisan Nasional. Dan dijangka oleh penganalisis politik bahawa kerusi PRK Nenggiri mungkin akan berjaya dirampas semula oleh Barisan Nasional melalui Parti UMNO. Dan ini akan menunjukkan satu sentimen yang baru bahawa mungkin di sinilah tapak bermulanya UMNO untuk membangun dan bangkit semula. Namun demikian, ada netizen kata, kalau UMNO menang di PRK Nenggiri, UMNO perlu memberikan kerja keras di kawasan itu, memajukan kawasan itu lebih maju daripada pimpinan PAS, supaya ianya akan merebak ke kawasan-kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang lain, kerusi yang lain, supaya mereka dapat merasakan betapa bezanya pemerintahan UMNO Kerajaan Perpaduan berbanding dengan Kerajaan PAS Kelantan. Menurut penganalisis politik PRK Nenggiri, selepas seminggu kempen, mood ketika ini memihak kepada Barisan Nasional. Ini satu berita yang buruk dan amat
mengejutkan kita semua, khususnya untuk pembangkang yang diketuai oleh Presidennya Muhyiddin Yassin, penerusinya Muhyiddin Yassin dan juga geng-geng yang lain. Selepas lebih seminggu berkempen, pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri dilihat memihak kepada Barisan Nasional BN pada ketika ini. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, berdasarkan pemerhatian pihaknya yang telah turun padang di kawasan itu, ia disebabkan pengundi orang asli secara besarnya memihak kepada Barisan Nasional. Kedua, katanya, pengaruh bekas ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah yang masih lagi kuat di kawasan berkenan khususnya di Nenggiri. Walaupun kawasan itu majoritinya orang Melayu, tetapi keadaan politik di Nenggiri atau Gua Musang itu templatenya kita tak boleh samakan dengan Sungai Bakap, Kuala Kubu Baharu atau Pelangai. Setiap kawasan ada template yang berbeza, kata beliau. Dalam tempoh minggu pertama ini, saya nampak Barisan Nasional mendahului kerana disebabkan deposit Barisan Nasional BN ada menerusi pengundi orang asli. Kedua, kekuatan dan pengaruh Tengku Razali Hamzah yang menyelinap di setiap peringkat akar umbi, katanya kepada Harian Metro. Bagaimanapun, katanya, keadaan politik itu juga boleh berubah pada bila-bila masa mengikut persepsi. Sebagai contoh, katanya, tawaran dikemukakan bagi menyelesaikan masalah tanah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dalam PRK Nenggiri. Kemudiannya kita lihat ada perdebatan itu memihak kepada setengah pihak. Contohnya, Pengarah Operasi Perikatan Nasional PRK Nenggiri, Tan Sri Anwar Musa pada awal itu agak low profile, tetapi apabila dia diserang memakai LV Louis Vuitton, jadi orang kampung nampak ia seolah-olah macam berlakon. Serangan ini boleh berubah serta memberi persepsi yang berbeza dan boleh mempengaruhi kecenderungan keputusan pilihan raya di PRK Nenggiri, katanya. Sementara itu, Muhammad Taufik menyifatkan ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai bongkak apabila secara terbuka mencabar Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berdebat menentangnya seorang diri. Menurutnya, pelaksanaan debat bukanlah untuk mencari siapa individu yang hebat atau menang atau lebih unggul berbanding orang lain. Bagi saya, tak perlulah kedua-dua itu turun untuk berdepan dengan Wan Ahmad Faisal kerana kedua-dua ini level tahap menteri, bukan ahli parlimen biasa. Dan sebelum ini pun, Wan Ahmad Faisal hanyalah timbalan Menteri Belia dan Sukan dalam kerajaan sebelum ini. Namun, kalau betul-betul nak buat debat, bagi saya ia mestilah ada impaknya kepada rakyat dan kita letakkan pemimpin yang sama taraf, katanya. Kemudian, hasil daripada debat itu dapat dilaksanakan kepada dasar dan rakyat mendapat manfaatnya, bukan sekadar mencabar antara satu sama lain, katanya. Baru-baru ini, Wan Ahmad Faisal dilapor menyatakan beliau tidak kisah untuk melawan dua orang menteri daripada kerajaan perpaduan. Menerusi kemas kini di aplikasi X, Ketua Armada Bersatu itu menamakan Rafizi dan Fahmi untuk berdebat dengannya berkenan topik Malaysia Airport Holdings Berhad yang didakwanya menjual saham kepada syarikat pro-Zionis. Rafizi sebelum ini mengajak Wan Ahmad Faisal untuk berdebat mengenai topik bagaimana merancangkan ekonomi dengan mencetak uang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.